Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini kita akan cerita tentang topik logaritm. Baik, seperti yang kita ketahui, macam sebelum ni kita ada kalau 10 kuasa 2 adalah sama dengan 100 kan. Ini konsep yang kita dah. Baik, apakah dia log ni? Log ni konsep dia lebih kurang kalau 2 ni kita boleh, dia macam kadut naik tunjung sikit. 2 ni itu dia besar sikit lah. 10 kuasa 2 ni. 2 ni dia boleh tekankan 10 ni untuk menjadi log. Log asas 10. Ni 10 ni dia akan jadi asas 10 lah. Kepada 100. So kalau kita ada contohnya 2 kuasa 3 dapat 8 kan. So 3 adalah sama dengan 3 ni tekan 2. 2 dah jadi penyek. Turun ke bawah. So log asas 2 8 turun. Kita cuba buat lagi satu. Katalah kita ada 4 kuasa 2 sama dengan 16. So 2 sama dengan log kuasa 4. Log asas 4 16. So mudah sajalah. Jadi boleh kita buat kesimpulan di mana kalau kita ada A kuasa X sama dengan N. So X adalah X picit A. So log asas A N. So itulah kesimpulan untuk. Mari kita akan tengok contoh-contoh common log. Common log ni biasanya dia asas 10 lah. Ini dia punya common log. Sebagai contoh, kalau kita ada log asas 10 8, kita boleh dapat nilainya dengan tekan kalkulator. Ada kalkulator tekan lah, iaitu log 8. So kita akan dapat tekan kalkulator, kita akan dapat 0.9031 lebih kurang lah. Okey, kalau contoh log asas 10 0.2. So kita dapat tekan log, tekan 0.2. Automatik kalau kita tekan log ni, kalau kita tidak tekan apa-apa, maknanya dia memang automatik dia adalah asas 10 lah. So terus kita dapat negatif 0.699. Itulah lebih kurang. Ini adalah common log. Selain daripada itu, kita ada natural log. Kalau masih ingat, masa dekat sekolah tu kita kadang-kadang kita panggil log asli kan. Log asli lah. So dia menggunakan ln. ln. Jadi kalau contoh ln 10. So kena tekan dekat kalkulator tu ada ln 10 sama dengan 2.3026 lebih kurang lah. Baik, kalau ln 1 berapa? Ln 1 kita tekan kalkulator, kita akan dapat 0. So itulah caranya. Baik, sekarang kita akan beralih kepada law of index, law of logarithm. Tadi kita, sebelum ni kita dah belajar law of index kan. So kita tengok pula law of logarithm. Law of logarithm yang pertama kita ada log A campur log A. Dia punya nilainya berbeza. Dia adalah sama dengan log A X darab Y. Jadi contoh kalau kita ada log 3 5 campur log 3 6 lah contohnya. So kita akan dapat log 3 5 darab 6. Iaitu kita dapat log 3 30. So mudah sajalah. Okey. Jadi benda ni pun boleh diterbalikkan. Bagi sebagai contoh, kalau kita ada log asas 2 lah contoh. Log asas 2 24. Kita boleh juga tukarkan dia sebagai log asas 2. Contoh kita nak buat 2 darab 12 So kita boleh dapat log asas 2 tambah log asas 2 12. Ini salah satu contohnya lah.
Kalau nak kecilkan lagi ni pun boleh lagi. So, kita dapat log asas 2 tambah log asas 2 campur log asas 2 6. Mana dapat log asas 2 campur log asas 2 6? Sebab 2 darab 6 kan 12. 6 ni kecilkan lagi. Kita pun boleh dapat log asas 2 campur log asas 2 campur log asas 2 campur log asas 2 3. So kalau kamu tengok step yang seterusnya nanti, bahagian E ni nanti, bahagian D ni. So kita dapat kesimpulannya 1 campur 1 campur 1 campur log asas 2 3. So dapat 3 campur log asas 2 3. Ini dia punya ni lah. Okay. Kalau tadi campur, sekarang kita tengok law yang kedua pula berkenaan dengan tolak. So kalau kita ada, buat pada sini pula log, tak dapat pula, log asas AX tolak log asas AY sama dengan log asas A, asas kena betul X bahagi Y. So kalau kita ada log asas 5 2 tolak log asas 5 3, dia ada sama dengan log asas 5 kena betul ni, 2 bahagi 3. Boleh buat macam ni pun boleh lah. Okay. So kena faham lah benda ni. So kalau bahagi dia jadi tolak dia akan jadi bahagilah. Okay, C. Kita ada P log asas AX. Dia akan jadi, P ni akan jadi naik pangkat ke atas lah. So log asas A X kuasa P. Begitu juga sebaliknya. So kalau kita ada log asas 2 8 kuasa 3 contohnya, dia akan jadi 3 log asas 2 8. Mudah sajalah. Okey. Kalau kita ada 4 log asas 5 7 contohnya, dia ada sama dengan log asas 5 7 kuasa 4. Sama sajalah. Macam ni. Ni dia punya law dia lah. Okey, kita tengok D. Ni yang saya cerita, log asas A mesti 1. So kalau kita log asas 10 10 1. Log asas 2 2 1. Log asas 3 3, kalau dia sama je 1. Boleh dipermudahkan. Log asas apa-apa saja 1 mesti kosong. Sebagai contoh, log asas 7 1 kosong. Log asas 6 1 kosong. Sama sajalah. Apa je asas mesti kosong. Okey, yang terakhir, log asas A kuasa N, dia akan dapat N sebagai jawapan. Kenapa? Sebab kita berbalik kepada law yang kita ada tadi. So kalau kita ada log 3 kuasa 7, kita akan pergikan 7 ni kan kita akan letak kat depan. So dah dapat 7 log 3 asas 3. Log 3 asas 3 ni yang kat sini tadi. Kita ambil warna kuning pula. So dia akan jadi 7 darab 1. Log 3 asas 3 kan kita boleh batalkan, dapat 1. So dapatlah 7. Jadi kesimpulannya log A asas A kuasa N, kita akan dapat 1. So law of logarithm ni kamu kena maklum dan kena tahu dengan cepat, cekap lah, untuk mengelakkan kamu daripada terkial-kial untuk buat benda ni lah. Okey, kita sambung kejap Okey, mari kita tengok simplify each of the following. Log asas A X kuasa 2 dengan Y. So A ni kita boleh jadikan dia log asas A X kuasa 2 tambah log asas A Y. Kenapa tambah? Sebab dia darab kat situ lah. So 2 pergi depan, 2 log asas A X tambah log asas A Y. So kenapa 2 pergi depan? Sebab dia kuasa 2, pindahkan ke depan.
KB. Log asas A X Y kuasa 2 tolak log asas A Z kuasa 3 sama dengan log asas A X tambah log asas A Y kuasa 2 tolak log asas A Z kuasa 3. Boleh permudahkan lagi, cantikkan lagi boleh. Log asas A X tambah 2 log asas AY tolak 3 log asas AZ. So, itulah caranya kita buat. Okey, mari kita tengok contoh yang ini pula. Kalau A ni log asas A P kuasa 2 darab Q kuasa 3 bahagi 2. Macam mana bahagi 2 ni kita boleh jadikan dia log juga sebab dia tak sama log kan ni kita kata. So kita dapat yang atas dulu, log atas A P kuasa 2 Q kuasa 3 bahagi 2 log asas A sama dengan log asas A P kuasa 2 Q kuasa 3 per log asas A kuasa 2. Pindahkan ke depan ni lah. Okey, mudah saja kan. So, dia akan jadi log asas A P kuasa 2 Q kuasa 3 per A kuasa 2. Boleh buat rumusan macam itulah. Okey, B. So, kita dapat log asas log tak ada asas kan. X darab Y bahagi T kuasa 2. Z kuasa 2. Mudah sajalah. Okey, C ni ada menarik sikit. Log asas 2 25 darab 3 bahagi 15. So boleh potong lah. Potong 3 dapat 1, 5 potong. So dapat log asas 2 5. Selesai. Okay, kita juga boleh mencari nilai-nilai tanpa menggunakan kalkulator. Sebagai contoh, A log asas 2 16. Kita boleh dapat log asas 2 16 ni adalah 2 kuasa 4. So dapat 4 log asas 2 2. So tinggal jawapan 4. B log asas 4 1/4 adalah sama dengan log asas 4 1 tolak log asas 4 4. So sama dengan 1 sorry, ni tak apa cantik lah. Kita kena buat log asas 4 4 pasal negatif 1. So dapat jawapan negatif 1. C kita boleh dapat jawapan log asas 6 288 bahagi 2 kuasa 3. So dapat nilainya adalah log asas 6 36. So dapat log asas 6 6 kuasa 2 dapat 2 6 kuasa 2 ni pindah depan kan. So dapatlah 2. Senang sajalah. Sekarang kita tengok soalan yang paling popular sekali, iaitu macam contoh macam ni. Dia beri log asas 52 sama dengan 0.43, log asas 57 sama dengan 1.21. Bila dia beri macam ini, maknanya kamu tidak boleh menggunakan kalkulator. So dia suruh cari log asas 5 28. Kena tengok apakah kaitan 28 ni dengan 7 dan juga 2. So kita tahu bahawa 28 ni adalah 7 darab 4. Dia tak ada 2. 2 ni adalah 4 ni kita boleh 2 jadi 4. So maknanya 7 darab 2 darab 2. Dapatlah tu. So kita dapat ini adalah sama dengan log asas 5 7 tambah log asas 52 tambah log asas 52. So kita dapat sama dengan 1.21 campur 0.43 campur 0.43. Dapatlah jawapan dia satu nilai 2.07 lah. Okey. So boleh gunakanlah konsep yang sama juga
untuk mencari nilai-nilai yang ada kaitan antara dua. Okey, mari kita tengok sambungannya yang kedua ni lah. Iaitu kalau soalan tu diberikan log asas berapa ni? 5 Log asas 5 14/5. Okey, macam mana kita nak buat ni? Okey, log asas 5 14/5. So dia adalah log asas 5 14 tolak log asas 5 kan. So log asas 5 14 ni apa? Log asas 5 14 ni adalah 7 kali 2 kan. So log asas 5 7 tambah log asas 5 2 tolak log asas 5 5. So berpandukan daripada apa yang diberi maklumat. So log asas 5 7 adalah 1.21 tambah 0.43 tolak log asas 5 5 1. So kita akan dapat nilainya 0.64. So itulah adalah nilai bagi yang kedua ni. Okey, yang terakhir lah. Log asas 5 1.6. Log asas 5 1.6. Okey. Yang ini ada cabaran sikit lah. Sebab kita nak kena tengok apakah nombor-nombor yang mungkin untuk kita dapatkan nilai bagi log asas 5 1.6. Jadi cadangannya 1.6 ni adalah log asas 5 16 bahagi 10. So sebab dia ada kaitan dengan 16 ni senang sebab dia ada kaitan dengan asas 2. 10 ni 2 dengan 5. 5 kita tak ada masalah lah. Boleh buat kat sini. 7 tak ada kaitan langsung sebab 1.6 ni nak ada kaitan dengan 7 je susah. So kita ada log asas 5 16 tolak log asas 5 10. So 16 ni adalah log asas 5 2 kuasa 4 tolak log asas kurungan log asas 5 10 ni adalah 5 tambah log asas 5 2. Sebab 5 darab 2 dapat 10 kan. So kita dapat 4 log asas 5 2 tolak 1 tambah log asas 5 2 adalah 0.43. So log asas 5 2 pun 0.43. 4 darab 0.43 tolak 1 tambah 0.43. So dapat jawapannya adalah 0.29. So itulah dia serba sedikit tentang sambungan soalan ni. Soalan macam ini sangat popular lah keluar dalam exam. Dia berikan satu keadaan, dia dah bagi nilai siap-siap. Kemudian dia minta untuk kamu carikan nilai terbitan daripada apa yang telah dinyatakan. Okey, kita akan sambung change. Okey, penukaran asas dia. Okey, apa-apa nombor log, sebagai contoh log asas A, B, kita boleh tukar kepada apa-apa juga asas yang lain. Sebagai contoh, log asas, kamu nak asas apa? Biasa orang akan tukar asas 10 lah. Log asas 10 B bahagi log asas 10 A. Tak ada masalah. So kita boleh dapat apa-apa saja. Kalau macam contoh kamu ada log asas katalah A, B, kita nak tukar, dia kata log asas MB bahagi log asas MA dengan syarat kedua-duanya mestilah menggunakan asas yang sama. Selepas kamu buat penukaran dia punya inilah, kalau ada M,
M lah dua-dua je. Jangan pula 1M, 1N pula kat situ. Jadi tak itulah. Okay. Baik. Jadi kalau kamu nak kreatif lagi, kita boleh dapat log, contohnya asas A, B, kita boleh jadikan dia sebagai log asas B, per log asas B, A. Iaitu kita dapat 1 per log asas B, A. Jadi kalau kita tengok, dia terbalik je. So, log asas M, N adalah 1 per log asas N, M. Itu dia punya kesimpulan dia lah. Boleh dibuat rata-rata. Baik, kita cuba buat contoh dia. Contoh cari nilai log asas 5, 12. So macam mana kamu nak cari? Kamu boleh cari dia nilai dia log asas 10, 12 bahagi log asas 10, 5. Tekan kalkulator, kita akan dapat 1.544. Tekan aja. Log asas 10 macam mana nak tekan? Tekan log lah. Tekan log 12 bahagi log 5. Okay. B. Kita ada log asas 9, 8. So, log 8 bahagi log 9. So, dapat 0.946. So, okay. Rasanya itu saja yang saya nak share. Ataupun kita boleh tambah lagi satu contoh lagi. Log asas 3x sama dengan P. Dia minta untuk guna term P. A. Log asas X 3. So macam mana kita nak jadikan dia P? Kita dah tahu bahawa log asas X 3 ni sama dengan 1 per log asas 3 X. So dia adalah log asas 3X ni adalah P kan? 1 per P. Okay. Yang keduanya, log asas X 81. So kita dapat log asas X 81 ni adalah 3 kuasa 3 kuasa 2, 3 kuasa 4. So sama dengan 4 log asas X 3. Log asas X 3 ni kita dah tahu dah. Dia adalah 1 per P. So sama dengan 4 darab 1 per P. So sama dengan 4 per P. Okey, contoh. Satu lagi contoh lah yang terakhir lah. Nilaikan log 5, 7 darab log 7, 3 darab log 3, 5. Asas 3, 5. Okey. So, log 5, 7, log 7, 3, log 3, 5. Kesemuanya asasnya tak sama. Jadi kalau boleh kita pindahkan, jadikan dia asas yang sama. So kita sengaja je. Kamu nak buat log 10 boleh, nak buat log 5 boleh, tak ada masalah. So kita buat log A lah contohnya. Log A 7 bahagi log A 5 darab log A 3 bahagi log A 7 darab log A 5 bahagi log A 3. Ada yang boleh potong. So, kita nampak, boleh potong kat sini. Boleh juga potong kat sini. Boleh juga potong kat sini. Semuanya boleh potong. So, dapat 1. So, sekian saja contoh kita untuk kali ini. Jumpa lagi dalam seterusnya lah.